Ada yang dah tengok ke? Ni aku suruh tengok ni. Sambil tengah tunggu orang. Sound ada ke? Ada yang dah tengok ke? Ni aku suruh tengok ni. Sambil tengah tunggu orang. Sound ada ke? Ni yang Mekah 3D yang aku cakap tu. Tak dengar sangat? Okey. Tak dengar, kita dengar. The Prophet Muhammad Comprehensive and Contextual Biography. Untuk buku dan peta lengkapnya, Anda bisa berkunjung ke binimat.com. Ini adalah Bahrain Din, salam. Masehi. Sebuah negeri yang terisolasi di tengah pegunungan tandus kawasan Hijaz. Ini adalah lokasi wilayah kabilah Bani yang ada di Mekah saat itu. Bani Hashim adalah kabilah di mana Nabi Muhammad SAW berasal. Ni Bani Hashim, ni Bani Nabi. Bani Adi ni Omar kat sini. Bani Makhzum ni Abu Jahal kat sini. Waalaikumsalam. Taim adalah kabilah di mana Abu Bakar berasal. Tu Abu Bakar. Adapun Bani Ali adalah kabilah di mana Umar bin Khattab berasal. Pak ni suasana. Syams adalah kabilah di mana Utsman bin Affan berasal. Suasana Mekah. Bani Makhzum adalah kabilah di mana Khalid bin Walid berasal. Di bagian timur kota, kita dapat melihat beberapa lokasi penting dalam sejarah Islam. Ini adalah pusat kota Makkah, di mana berdiri Ka'bah sebagai jantung kota. Kiswah atau penutup Ka'bah merupakan kain berkualitas terbaik di masa itu, dengan corak yang berwarna-warni. Sumur Zam-Zam berada tepat di depan Ka'bah. Ini adalah rumah dari sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Waalaikumsalam. Thank you, Nai. Dari Al-Khattab, ayah dari Umar bin Khattab. Di bagian barat Ka'bah terdapat Darul Nadwa, semacam balai kota. Nampak ni yang rumah yang Haris, dua orang kafir Quraisy masa Fatuh Mekah tu, dia lari ke rumah Ummu Hani. Ni lah Ummu Hani, rumah kakak Sayyidina Ali. Darul Nadwa ni tempat dia orang kumpul meeting. Abu Jahal meeting, Abu Sufyan semua duduk lepak sini. Rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam ni dah pusat dakwah first, awal-awal Nabi dulu kat sini. Ni rumah anak sulung perempuan Nabi, Zainab dengan Abul As. Ni rumah Uqbah bin Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ni seorang kafir Quraisy yang masa Nabi semayang kat Mekah, dia cuba nak dia letak selendang dia, serban dia cuba nak cekik Nabi. Ni tempat di mana petinggi-petinggi Quraisy bermusyawarah. Ini adalah rumah Ummu Hani, tempat di mana Rasulullah SAW terbangun untuk memulai perjalanan Isra Mi'raj. Ni kita sementara tunggu orang bin Mu'aid, sahabat karib Rasulullah ketika masih remaja, namun menjadi musuh ketika Nabi Muhammad mulai mendakwahkan Islam. Mio kayangan waklu. Yang ini adalah rumah dari orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW, yaitu Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Rumah-rumah dia orang dekat-dekat je. Ini merupakan rumah ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Letaknya di kawasan lembah Bani Hashim. Sedangkan ini adalah rumah paman beliau, Abi Thalib.
di mana Nabi menghabiskan masa kanak-kanak beliau setelah menjadi yatim piatu. Adapun ini adalah rumah paman beliau, Abu Lahab, sosok yang menjadi musuh Islam nomor wahid saat itu di Mekah. Kita layan sekejap dah nak habis lah. Ini adalah rumah Khadijah radhiyallahu Thank you, anha, Barin. berlokasi tepat di bawah Bukit Marwah. Menjelajahi peta animasi 3 dimensi ini sungguh mengasihkan, ibarat menyusuri jejak kehidupan Rasulullah SAW di masa beliau tinggal di Mekah. Wallahu a'lam bissawab. Ada satu lagi yang ni yang sekejap. Madinah. Ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Can you learn just 20 words? If you learn Al-Munawwarah 14 abad silam, tepatnya di masa Rasulullah SAW. Ni dekat Madinah. Layan kejap dalam betul tu kita start. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu masih bernama Yasrib. Beliau menerima sambutan hangat dari penduduk Madinah yang disebut dengan golongan Ansar. Rasulullah SAW kemudian membeli sebidang tanah untuk dijadikan sebagai masjid. Ini adalah milik dua bersaudara yang telah yatim dan kaum Ansar dari batang kurma. Ada 3 akses untuk masuk ke dalam masjid, yaitu 3 pintu yang bernama Babul Jibril, Babur Rahmah, dan Babun Nisa. Ni je masjid atas ni. Masjid kat atas ni. Abu Jibril ni nanti rumah apa Ummu Salamah. Yang Jibril masuk suruh pergi perang Bani Quraizah ni. Pasal ni. Bagian atap dibangun untuk tempat bernaung para imigran miskin yang baru tiba ke Madinah. 2 ruangan ditambahkan untuk 2 istri Rasulullah SAW, yaitu Saudah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang saatnya kita berkeliling kota Madinah di abad ke-7 Masehi. Nampak ni rumah Saudah dengan rumah Aisyah. So bila kita bercerita bila Nabi duduk semayang macam ni ujung ni, ni pintu nak masuk rumah Aisyah ni. Tu ada pintu. Jadi boleh bayangkan lah masa Aisyah kena fitnah, bila kita duduk cerita-cerita tu, bila nampak benda ni lebih jelas. Ni rumah Osman, 2 tingkat belah kiri ni. Ni rumah Osman. Waalaikumsalam, Jebat Setia. Waalaikumsalam, Bejo. Sementara kita intro sekejap, lepas tu nanti kita sambung. Salam Zarak. Amin. Ni rumah Saudah, di rumah Aisyah. Kau iklan, terkejut aku. Ya, yang pertama teman-teman sekalian, saya akan menunjukkan Ka'bah Al-Musharraf.
Ada satu lagi aku nak tunjuk yang pasal kubur Nabi tu. Mana? Tak ingat lah. Kan? Tak apalah. Kalau jumpa nanti aku beritahu. Macam mana nak kubur Nabi dilapis-lapis sampai hari ni. Tak apa. Nanti kita start balik yang tu lah. Okay. Kita start lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mana aku nak letak penatang ni? Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Okay. So itu hari kita dah color merah Kenapa color merah? Aduh. Okay. Kita dah ni jelas betul bang, pakai pen ke tu? Dah upgrade kelas Alright. Pelan-pelan bos. Kita dah sampai ke 8 8 Hijrah. 8 Hijrah ni kita baru cerita itu hari pasal Fathul Mekah. Okay. Right. Aku lupa nak sebut itu hari masa perang Mu'tah tu. Perang Mu'tah yang kita cerita kena ambush, hari ke-6 kena ambush, lepas tu 3 panglima perang kita tumbang, Fatul Khalid Al-Walid pegang dapat game changer dan sebagainya. Kena ambush tu, kesudahan perang Mu'tah tu, aku lupa nak bagi tahu yang kenapa aku pakai binatang ni kena ambush tu Waalaikumsalam. Kita dengar macam ramai sangat syahid. Rupanya 3,000 tentera Islam lawan 200,000 orang Rom tu, rupanya 12 orang saja yang syahid dalam tentera Islam. Tak ramai pun. Sebab tu yang kita kata kita menang tu. Tentera Mu'tah tu. Apa nama perang Mu'tah? Tu yang kita kata kita menang. Sebab hanya 12 orang saja meninggal. Kau nak dengar lagu ke? Nak dengar lagu, aku buka lagu lah.
Slow sikit lah. Okay. 12,000 daripada 3,000 ha. Okay. So kita dah cerita pasal Fatu Makkah. Nabi SAW dah dapat berjaya buka Fatu Makkah. Lepas tu dah lepak sana, dah buat tawaf, benda semua. So next apa yang terjadi adalah dengar sound okey. Music tak kacau sangat Music sangat halus Check sound tengok. Dalam ni kalau ada geng-geng sirah kelas Dr. Jeffrey, minta maaf awal-awal, aku bukan ustaz. Aku hanyalah seorang vapor. Dan aku adalah hanya orang biasa saja. Okey. Ke mana-mana geng-geng sirah yang join sinilah. Jangan ni pula pasal jangan compare aku dengan Dr. Jeffrey. Dr. Jeffrey memang dah bertahun dan dia memang pakar sirah pun. Aku ni acah-acah je. Yang mana aku tahu saja. So jelas cuma orang tak sabar nak lukis peta. Kali ni dah tak lukis peta dah. Kali ni kita tunjuk peta betul. Okey. So apa yang jadi lepas pembukaan Kota Mekah? Rupanya ada pihak tak puas hati. Lepas pada pembukaan Kota Mekah, ada pihak tak puas hati. Pihak mana? Geng-geng Taif tak puas hati. Geng Taif tak puas hati. Taif ni ada dekat mana? Mari kita cerita sikit. Dia Taif ni dekat mana? Kongsi-kongsi ilmu. Taif ni nampak ada peta dah siap. Nampak ini yang aku biasa lukis kan. Ni yang aku biasa lukis ni. Ni. Ni aku biasa lukis ni. Yaman, Oman, aku lukis sini kan. Mekah dekat mana? Ni Mekah, Madinah, Jeddah sini. Sini aku lukis sini Mesir. Egypt, Sudan, Ethiopia, nampak ni sini Habsyah. Nampak daripada Mekah, ni Mekah nak ke Ethiopia kan, lalu kok ni nampak tu kan sampai Ethiopia. So sangat dekat kalau hijrah ke Habsyah tu, sangat dekat kalau kok bawah. So geng-geng Taif nampak, Taif duduk dekat belakang ni Taif. Tu Taif. Ni Mekah, ni Taif. So geng Taif ni yang tak puas hati dengan Nabi SAW. Okey. Kalau katalah nak suruh aku lukis juga kat sini, ni biasa aku buat kan. Ni aku biasa buat macam tu. Ni Yaman, ni Oman, Mekah. So ni Mekah, MK aku biasa buat. Ni Madinah, MD. Tebalnya pen. Okay. So Taif dekat sini. Taif di sini. Taif tu dekat bawah. So geng Taif lah yang tak puas hati. Dalam Taif tu ada Bani Thaqif dengan Bani Hawazin. Dekat Taif ada Bani Thaqif dengan Bani Hawazin. Tak apalah, okay, bayangkan yang peta detail tu. Okay. So dua Bani ni lah yang tak puas hati, yang kata matilah Quraisy ni, tak boleh pakai, tak boleh harap betul budak-budak geng Quraisy ni. Habis Mekah kena ni. Tak apa, ini masa untuk kita pegang Mekah. Pasal apa? Pasal dia orang dia di Jazirah Arab tu ramai yang nak pegang Mekah. Ramai sangat nak pegang Mekah.
Sebab kita dah belajar dulu. Kita dah belajar dulu. Apa ni? Allah. Kita dah belajar dulu. Mekah ni pun, orang Quraisy ni pun ambil dengan rampasan juga sebenarnya. Sebab asalnya dulu daripada zaman Nabi Ismail dulu, yang pegang Mekah adalah Bani Jurhum. Lepas Bani Jurhum, Bani Khuza'ah yang pegang Mekah. Kita dah belajar dulu semua ni. Okay. First Bani Jurhum yang pegang. Lepas tu kena serang dengan Bani Khuza'ah. Bani Jurhum kambus Telaga Zamzam. Sampai Telaga Zamzam hilang dalam beberapa ratus tahun juga. Dah menjadi agenda. Yang kedua Bani Khuza'ah. Lepas Bani Khuza'ah, ada tinggal seorang saja orang Quraisy di kawasan tu. Siapa? Qusay. Moyang Nabi. Qusay ni masa ni dia bukan siapa-siapa pun. Dia masih ada di perkampungan yang sama, walaupun diperintah oleh Bani Khuza'ah, tapi dia ada. Dan dia antara orang yang berpengaruh. So dia inilah yang dapat kahwin dengan anak perempuan ketua Khuza'ah. Ditakdirkan Khuza'ah ni tak ada anak lelaki. Ketua Khuza'ah tak ada anak lelaki. Yes, Khuza'ah ni perangai Bani Bakar. Maksudnya tamadun ataupun umur Bani Khuza'ah ni lama. Khuza'ah ni kira Bani legend lah, bukan Bani baru lah. Bani yang legend lah. Bukan baru punya Bani. So Qusay ni orang Quraisy. Qusay boleh kahwin dengan anak kepada ketua Khuza'ah. Kebetulan ditakdirkan ketua Khuza'ah ni tak ada anak lelaki. So bila dia mati, Qusay ambil alih. Bila Qusay ambil alih, Qusay kumpul semua geng-geng Quraisy dia dan lawan Khuza'ah, dan akhirnya Quraisy tu menang. Bila Quraisy menang, start pada situlah Quraisy pegang Mekah sampailah zaman Nabi sampai sekarang. Apa aku tulis? Sampailah sekarang, sampailah zaman Nabi. So orang jaki lama lah, dan orang berebut, orang teringin nak pegang Mekah ni. Pasal siapa-siapa pegang Mekah kan masyuk. Masyuk teruk. So bila Mekah dah kalah, itu yang geng-geng Taif semua bengang. Tak boleh pakai Quraisy ni kita nak kena take over ni. So dia orang pun kumpul lah dekat dengan 20,000 orang. Okay. So dinamakan perang kat sini Hunain. Okay. So dia orang kumpul 20,000 orang. So dia orang ada 2 panglima tentera. Satu tua, satu muda. Okay, satu tua, satu muda. Satu dinamakan, nama dia Dhuraid. Satu lagi Malik bin Auf. Okay. Yang ni yang tua ni. So standard lah orang Arab ni bila tua, buta lah. So Dhuraid ni dah umur lebih
katanya hampir 100 tahun dah. Durat ni dah hampir 100 tahun. Dan dia buta. Tapi dia ni legend. Dia ni legend. Sebab tu dia masih lagi mengepalai tentera. Malik bin Auf ni muda, umur dalam 20-an gitu. So masa nak kumpul, Malik fikir, biasanya kalau orang perang, dan perang ni perang besar, biasanya tentera-tentera ni dia asyik fikir anak bini, dia asyik fikir harta benda dia. Itu yang buat dia jadi half-hearted. Dia perang pun perang tak sungguh-sungguh. So kali ni aku tak nak benda tu semua. Korang bawa semua. Anak bini korang bawa, harta segala-gala harta, berapa banyak unta kau ada bawa, berapa banyak kambing kau bawa. Rumah tu pun kalau boleh cabut kau bawa. Tu Malik bin Auf punya polisi. Bawa semua. So ada yang bini dekat 9 orang, bawa 9. Anak ada 20-30 orang, bawa semua. Dengan budak-budak kecil, tak kisah, bawa. So bila semua tentera bawa, itu yang jadi 20,000 tu. Itu yang total 20,000. Ramai nak mati. Dia bawa semua, dengan anak, dengan bini, dengan unta, dengan kambing, dengan kuda, semua dia bawa. Dengan gandum, beras, apa semua. Beras? Harap tak makan nasi kot. Dia bawa semua. So bila tengah kumpul-kumpul tu, Durat ni buta. Dia dengar macam, aku dengar macam ada suara budak. Aku dengar macam ada suara perempuan, unta, kambing. Korang buat apa ni? Bukan semua Ami lah. Bukan semua Ami. Korang buat apa ni? Dia tanya. Dia cakap, ni Malik suruh bawa semua ni. Malik suruh bawa. Dia kata, kalau tak bawa nanti kita orang fikir-fikir anak bini. Dia kata, Durat marah. Dia nonsense. Apa benda perang bawa semua benda ni? Semua ni beban. Mana punya sekolah? Cucu cicit pun bawa semua. So Durat ni marah. Apa jenis bangsa, apa jenis, apa taktikal ni Malik ni? Aku sepanjang hidup aku tak pernah perang bawa semua ni lah. Ini semua beban. Ni kalau kalah ni free-free je bagi orang ni. Apa punya kapten ni Malik ni? Marah. So gaduh. Malik siap kata apa? Malik dia nak mempertahankan polisi dia. Dia siap pegang pedang tu. Dia pegang pedang, ulu dia letak kat tanah, mata dia letak dekat dada dia. Dia tunduk itu. Kalau korang dengar kata orang tua ni, aku sanggup henjut ke bawah ni. Kau dengar lah. Dia cakap yang tu. So yang tentera-tentera ni pun duk fikir macam, kita ikut Malik je lah kot. Kita ikut Malik. Masa ni pun dah tua. Dia pun silap-silap tak nampak ni. Kita nak follow orang tua. Tua tu tak apalah, tapi buta kan. Silap-silap dia pun kita kena jaga. So why not kita ikut je yang Malik ni. So dipendekkan cerita, keputusan Malik diterima. So bergeraklah dia orang daripada Taif tu nak ke Mekah dengan ramai-ramai. Bergeraklah ramai-ramai. Dengan anak bini semua bergerak. So Nabi dapat rasa lah benda ni. Nabi dapat rasa. Nabi hantar utusan pergi cek tengok. So memang confirm lah. Memang confirm ada ni. So Nabi siapkan tentera. Okay, so pergerakan dia orang tu, dia orang bergerak daripada Taif. Dia bergerak sampai di Autos. So orang tua ni tanya, kita kat mana sekarang? Kat Autos. Okey, jalan lagi. Jalan sampailah ke Hunain. Sampai ke Hunain, orang tu tanya, kat mana kita sekarang? Kat Hunain. Okey, berhenti. Arahan berhenti dekat Hunain ni
adalah arahan Duraid. Arahan yang tua, yang buta tu. So berhenti. Malik kata, kenapa berhenti sini? Tadi bab-bab barang engkau menang dah. Yang kali ni kau dengar cakap aku boleh? Semua nak pakai engkau je. Baik tak payah bawa aku. Dengar cakap aku kali ni. Berhenti di Hunain. Malik kata okeylah. Ngam. Berhenti. Okay. So dia pun berhentilah di Hunain. Hunain ni macam mana bendanya? Macam mana bentuk muka buminya Hunain ni? Aku baru belajar, tak tahu nak buat macam mana ni, nak padam pun tak pandai. Dia Taif ni, dia macam Cameron tau. Taif ni memang dia memang sejuk dan dia memang tanah tinggi. Okey. Taif ni dia memang tanah tinggi dan landai macam tu. So kalau ni Taif, katalah ni Autos, Hunain dekat sini. Ni dah nak ke Mekah dah. Macam tu. Okay. So dia orang berhenti dekat sini, dekat betul-betul bawah bukit ni. Dan dia orang sorok lah. Dia orang sorok semua-semua sekali dia punya anak bini, dia punya kambing-kambing tu semua dekat belakang ni. Macam tu, lebih kurang lah. Ni pandangan sisi, dia bukan pandangan atas. Lebih kurang macam tu lah. So dia orang duduk kat sini. Okay, so kita besarkan sikit. Kita besarkan sikit Hunain ni macam mana. Okay, Hunain. So apa dia orang buat? Dia orang ni bukit besar ni. So kalau orang tu besar ni je. Tu je lah orang. Tu pun besar tu. Macam tu je orang rasanya. Kecil je. So dia orang tanam, dia orang buat, dia orang duduk dekat sini sambil dia orang sorok-sorok badan dia orang dengan batu, dengan pasir-pasir dekat pinggiran-pinggiran ni lah. Okay. Dan ada yang tunggu dekat bawah. Dekat bawah tak ada. Yang penting dia orang menyorok lah. Dia orang menyorok kat sini. Sebab nanti Nabi akan datang daripada sini. Okay. So dipendekkan cerita, masa dekat Mekah. Okay, ni cerita kat Mekah lah. Masa Nabi tengah bersiap-siap. Nabi bersiap-siap. Nabi ingat tak, tentera Nabi ada berapa orang? Tentera Nabi ada 10,000 orang kan, daripada yang masa Fatu Mekah tu. Masa Fatu Mekah ada 10,000 tentera orang Islam. So bila Fatul Mekah saja, maka ada penambahan mu'alaf yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam dekat Mekah, ada penambahan yang join perang. So Nabi tak cukup barang. Yang mana yang baru-baru nak join ni tak cukup barang lah. So Nabi pergi jumpa dengan siapa? Dengan Safwan.
Safwan bin Umayyah, anak kepada Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Tuan kepada Bilal, yang seksa Bilal tu. Ni anak dia. Yang mana kita dah cerita Safwan ni masa Fathu Mekah dia lari, Ikrimah pun lari, tapi Ikrimah patah balik dan masuk Islam. Safwan bin Umayyah tak masuk Islam. So bini dia kata macam mana nak buat? Kalau dia masuk Mekah nanti takut kena bunuh, sebab nama dia dah ada dalam blacklist. Nabi kata bagi serban ni, bagi dia pakai. So dia pakai serban Nabi dan dia boleh berlega-lega di Mekah dengan bebas. Dan dia boleh jalankan bisnes dia. Apa bisnes dia? Dia ambil serban Nabi. Bisnes dia apa? Bisnes dia supplier senjata. Dia supplier senjata yang besar. So Nabi pergi jumpa dia, kata, Wan. Kita lah kan panggil Wan. Dia orang Melayu ni dia panggil separuh-separuh. Adin, kita panggil Din. Kan? Kita suka panggil separuh-separuh, tapi orang-orang Arab panggil penuh lah. Safwan. Ya, Safwan. Macam tu. Kita bahasa kita lah. Nabi jumpa Wan. Ya, Muhammad. Nak apa? Lama juga. Yes, lama juga. Hunain dia tak masuk Islam lagi. Kata, engkau ada banyak ke barang? Kata, banyak tu tak banyak. Kenapa? Kau nak beli ke? Nabi kata, engkau ada berapa? Zaid panggil apa? Panggil Su. Tak, kau banyak ke? Kata, tak banyak tu tak banyak lah. Mat, dia ada 3 bilik. Satu bilik tu panjang dia 7 kaki, lebar dia bawa kat 2 kaki, dalam dia 7 kaki dah. Tak, dia banyak betul tak banyak lah. Dia adalah Safwan kata, banyak lah juga, kau nak pakai berapa? Kata, bagi pinjam 3,000 boleh? 3,000 pedang, 3,000 shield. Safwan kata, boleh setakat 3,000. Okey, no hal. Macam mana nak kira ni? Aku nak pinjam ni. Nabi cakap, nak pinjam macam mana? Tak, aku nak pinjam pasal aku pun tak ada duit. Aku nak pinjam pakai, nanti masa pulang kau kira mana yang hilang, mana yang rosak, itu aku bayar. Tapi selebihnya kau ambil balik lah, Nabi kata. Bincang. Safwan kata, okey lah, deal, ngam. Kata, kau nak pergi mana ni? Banyak-banyak sampai 3,000. Kau kan kau dah ada 10,000, nak tambah lagi, kau nak pergi mana? Hawazin nak serang Mekah. Dia kata, Hawazin nak serang Mekah. Safwan kata, apa? Teng. Tu Badui tu nak serang Mekah. Weh, kau ajar. Gua follow. Kata, gua turun. Kau belum Islam lagi. Ini perang Islam je. Tak apa. Ini bukan masalah Islam tak Islam ni, Mat. Ini sekarang ni sebab tu Badui tu korang hajar, dia ingat dia boleh pegang Mekah. No. Gua orang Mekah, gua mesti nak bertahankan Mekah. Gua turun. Nabi kata, okey lah, turun. So Safwan pun turun sekali. So dalam 10,000 ni ada penambahan dalam 2,000 lagi. So 2,000 ni ada mu'allaf, ada yang tak Islam lagi. Ni 2,000 ni tambahan daripada Mekah lah. Tambahan daripada orang Mekah. Okay, so berkumpul lah jumlah dia dalam 12,000 orang. Tentera orang Islam. Okay, tentera orang Islam 12,000. So bila dah kumpul 12,000 tu, ramai. Sebab tak pernah 12,000 ni. Tak pernah. Badar baru 300. Uhud baru 700. Khandak 700 lebih.
Khaybar 1,400. Mu'tah 3,000. 12,000 babe. So benda ni jadi jakun tau. Orang-orang Islam jadi jakun. Jadi macam wah, oh 12,000 tak ada hal babe. Tengok kan, 12,000 tak ada hal lah. Kalah juga aku tak tahu lah. Gila banyak. Tak ada hal lah. Semua jenis, semua macam take for granted. Semua macam tak ada hal. 12,000. Apa dah hal? 12,000 babe. So masa ni Abu Bakar kata apa? Abu Bakar tengok, borak dengan Umar. Sama, ramai ni kita ni. Ramai. Ini kalau kalah juga ni, bukan sebab jumlah ni. Ni ada tak kena ni. Ni ada benda tak kena lah ni, dia cakap. Kalau kalah juga ni, bukan sebab jumlah ni. Emang Umar kata, betul. Aku pun fikir sama macam kau. Kata, aku tak risau. Umar kata, aku tak risau musuh ramai mana pun. Sebab sebelum ni pun memang kita lawan musuh ramai. Aku tak risau. Kita dulu 300 lawan 1,000. Kita dulu 700 lawan 2,000. Kita dulu 700 lebih. Waalaikumsalam Ali. Lawan 10,000. Kita 3,000 lawan 200,000. Musuh ramai. Aku tak heran. Yang aku takut kalau tim kita yang ada maksiat. Sebab kalau katalah lawan Rom. Rom tu apa nama, tak ada iman. Rom tak ada iman. So kalau kita pun goyang iman dia, so menanglah yang jumlah ramai. Kita menang pasal kita ada iman. Dia kata, pasal orang Islam ni ada iman, ada izzah, Allah Ta'ala tolong. Kita dulu 300, Allah Ta'ala tolong. Kita dulu 700, Allah Ta'ala tolong. Tapi kalau tak ada iman, Allah Ta'ala tak tolong, maka jumlah yang menang. So dia takut tu Umar kata, aku bukan takut musuh ramai, aku takut kita ni yang masalah. So perbualan antara sini tu dia orang pun layan lah. Tapi yang lain-lain semua macam oh. Waalaikumsalam. Baca kopi pekat dah ni bang. Tak apa, nak tidur lah. Jangan paksa. Nak tidur. So start pada sini dah banyak dah surah-surah, apa, ayat-ayat surah daripada surah At-Taubah turun. Surah At-Taubah banyak turun time-time ni lah. So inilah diceritakan dalam surah At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan perang dan di medan Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai. Allah Ta'ala jawab terus, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Masa tu kamu rasa bumi yang luas tu menjadi sempit. Kemudian kamu berundur, berpaling, melarikan diri. Ni cerita dia. Allah Ta'ala dah record apa yang jadi dekat Hunain. So bila dia orang pun bergerak lah. Bergerak sampailah ke sini. Sampai ke sini. So yang duduk depan geng-geng Bani Sulaim. Bani Sulaim ni dia punya ketua dia masa ni, yang mengetuai Bani Sulaim ni Khalid lah. Khalid Al-Walid.
So Khalid kat depan ni. Tim Bani Usul lain jalan dulu. So Khalid kat depan. So bila dah sampai kat depan, dia duduk intai-intai. Pasal ni lembah aku tunjuk sini pula. Ni kira lembah ni. So kat sini macam jarak apa pemandangan mata semua ni kan. Dia punya jarak penglihatan ni kat sini kan. So yang bawah-bawah ni tak nampak. So duduk intai, duduk dongak tengok. Nabi dekat belakang, Nabi jerit. Nabi jerit. Jangan dongak macam tu, tak nampak. Naik atas unta, naik atas unta. Nabi kata. So Khalid dengan geng-geng Bani Usul naik atas unta. Naik, tinggi sikit. Naik, tengok. Okey, clear. Clear, dia pun bergeraklah turun. Bergerak turun. So dia bergerak turun. Sas. Bergerak turun. Tak dan sini habis. Anak panas. Yang dekat-dekat ni, wah, keluar serang. Anak panah. Anak panah. Sa anak panah. Masa ni lintang pukang yang belakang tak belum ready lagi. Habis semua ni. Pom mati. Khalid kat depan sekali kan. Khalid kat depan sekali kena paling banyak sekali. Khalid kena paling banyak sekali dan dia pengsan. Dia jatuh pengsan. Luka dia banyak, lebih katanya lebih dekat 40 50. Apa aku buat? Khalid pengsan. Jatuh pengsan. Tak sedari. Khalid. Sebab terlalu banyak dia kena. Dia duduk depan sekali. Yang lain kena. Masa ni berterabur, babe. Berterabur. Tengah-tengah berterabur, yang belakang tak sempat nak susun lagi. Yang sini nak turun ni, turun. Ada yang turun sini, ada yang turun sini. Ada turun sini, ada turun belah sana. Turun. Turun sambil-sambil lawan. Tapi dengan tak ada strategi lah. Main turun, tumbang. Masa ni lah sangat kucak-kacir. Dan Nabi SAW seorang yang memang dia betul-betul pemberani lah. Dia selit. Dia selit selit. Dia seorang sampai kat bawah. Ni macam ni aku nak padam ni. Okay. Dia seorang dapat turun sini. Dia turun sini, dia jerit. Ya ibadillah, datang sini. Dia jerit. Masa ni dah kucak-kacir dah. Habis dah sini. Berterabur dah sini. Dengan Umarnya turun sini. Umar, Abu Bakar turun sini. Sahabat-sahabat lain semua turun. Cover yang mana nak kena ni. Semua ni kat sini. Ada yang cover sini. Ni jauh ni. Ni sahabat-sahabat besar ni. Ada ramai yang duduk cover sini ni. Habis duduk sini seorang-seorang. Jerit. Sini. Ana Muhammad Rasulullah. Datang, kejut. Apa nama? Tapi suara dia slow lah. Suara dia slow. Tengah-tengah tu ada seorang orang Mekah.
yang dia baru je masuk Islam. Dia baru je masuk Islam. Nama dia Syaibah. Dia masih ada niat lagi nak bunuh Nabi. Dia pergi pelan-pelan, ni masa ni untuk aku ni. Dia duduk dengan ramai ni lah. Duduk dengan ramai ni. Tapi dia kata ni ada peluang. Dia pergi pelan-pelan. Dekat Nabi. Dia nak hayun je. Dikatakan dia nampak, dia kata ada macam flash depan mata dia. Flash, tengok Nabi dah tengok muka dia dah. Kau nak buat apa ni? Nabi tadi dia terkejut. Nabi tepuk dada dia. Istighfar. Start pada situ dia terus tak jadi nak bunuh. Dia baru nak hayun, ada flash. Masa tu Nabi tengah tengok belah sana. Flash je tengok Nabi tengok aku dah. Dia kata, betul, kau buat apa? Nabi tepuk dada dia, istighfar. Dia istighfar, and then dia lah duduk sini dengan Nabi. Dia lah yang fight kat sini. Dia lah pula jadi benteng Nabi kat sini. So dalam banyak-banyak ni kejadian ni antara kejadian-kejadian lah. Memang kat sini dah haru biru dah kat sini. Memang dah tak jumpa orang dah. So kat sini lah daripada jauh Nabi nampak Nusaibah, perempuan. Nusaibah ni dia apa nama perempuan ni, first aid je. Dia macam apa nama, bola sabit merah je. Dia tukang balut-balut luka orang, tapi dia pun duk lawan. Pasal dah ni sangat, dia pakai pedang kecil lah. Dia dengan Ummu Hakim, perempuan. Nabi senyum tengok dia. Nabi nampak lagi. Nabi nampak Abbas. Masa nampak Abbas ni lah, makanya Nabi panggil Abbas. Mari sini, Abbas. Mari sini. Dia medik. Abbas sini. Abbas, tolong panggil. Abbas, suara kuat lah. Tu yang Abbas sikit. Ana Abdul Muttalib. Datang sini, datang sini. Waktu cakap, Abbas jangan cakap yang tu. Kau panggil ahli Badar. Sebut Badar. Ya ahli Badar. Tahu, suara dia kuat. Yang geng Badar pun barulah dengar. Tadi duk ho tak dengar. Yang mana geng Badar dengar. Panggil lagi. Apa? Ahli Syajarah. Geng Bai'atul Ridwan tu. Panggil lagi. Ya ahli Bai'atul Ridwan. Panggil, barulah dapat kumpul. Ni tengah duk tuntang kat sini, dapatlah kumpul. Kumpul yang mana yang dengar lah. Kumpul sini. Dan dikatakan yang dapat kumpul di sini tak ramai pun, 100 orang je daripada 12,000. 100 orang je. 100 orang sahaja. So bila start 100 orang dapat, masa ni lah Nabi kata apa? Okey, ini kita start perang. Ini kita start perang. Dan 100 ni lah pergi hadap geng-geng Malik tu. Itulah yang Nabi kata. Dan inilah perang yang kedua dibantu oleh Allah buat turun malaikat. Cuma kali ni punya malaikat bukan macam Badar. Malaikat kali ni dia just turun dan dia cergah je. Dia tak bunuh. Dikata dalam riwayat lah. Tapi Badar, malaikat tu yang sas. Ini tak. Ini bukti dia, ayat ke-26. Thumma anzalallahu sakinah. Kemudian Allah menurunkan semangat tenang, tenteram kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya. Wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha. Serta ia menyeksa orang-orang kafir itu dengan kekalahan yang membawa kehancuran. Dan yang demikian itu ialah balasan bagi orang kafir. So malaikat turun. Ini pun dibantu oleh malaikat perang Hunain ni. So dengan 100 orang ni lah yang dia orang pergi perambat geng-geng Malik tu, dan tim Malik retreat.
Macam mana aku nak ni aku macam mana aku nak select all lah. Jenuh ni. Belum belajar select all lagi. Baru beli bos, tak tahu nak pakai. Masa putih boleh pula aku buat macam tu. Sorry kejap kesilapan teknikal Ni apa ni? Alah. Rehat dulu. Rehat dulu. Ni salah aku ni semua ni. Macam mana nak belajar select all ni? Select all dia pergi semua. Stres. Sorry saya baru belajar buat benda ni. So macam ni apa ni? Dulu tak nak pergi sekolah kan dah tak tahu. Itulah. Tolonglah weh. Nak mencarut ni. Potong tu lah.
Macam mana aku set up tadi? Tarik mouse kat tempat nak delete. Lepas tu delete. Sorry gang. Minta maaf lah ya. Saya aduh. Sepatutnya boleh. Sepatutnya boleh ni. Itu masalah dia. Kenapa dia jadi tak boleh? Oh, stres weh. Serious shit stress. Upload bana dia. Boleh pun kalau semua. Macam mana nak hitam balik? Alah, jubur. Dah. Okay. Sorry. Mana tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Okay. So bila tentera Nabi yang 100 orang tu rempuh dan dia orang lari, dan Malik bin Auf lari ke Autos. Malik bin Auf tadi lari ke Autos. Okay. Malik sekarang ada dekat Autos. Apa jadi dekat Hunain tadi? So bila semua dah lari, dia orang lari dan dia orang tinggalkan siapa? Dia orang tinggalkan dia orang punya tu. Yang ramai-ramai tu. Anak bini dia orang tinggal, harta-harta semua dia orang tinggal dekat Hunain. So Nabi dah settle semua, Nabi pergi mana Khalid? Nabi cari Khalid. Mana Khalid? Okey. So tentu ni Khalid pengsan. Lepas tu Nabi pergi kat Khalid. Nabi tengok. Tak ada kena-mengena. Malik bin Auf tak ada kena-mengena dengan Abdurrahman. Masa tu Khalid baring. Khalid dia macam dah orang dah gini, dia macam dia buka mata dan lepas tu dia senyum kat Nabi. Dia bajet dia dah syahid dah. Dia senyum. Dia bajet dia dah syahid dah.
Senyum kat Nabi. Nabi pun dengan air ludah dia lah. Sas. Tas. Tas. Mana lagi luka? Tas. 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 Semua tutup luka Khalid. Khalid bangun. Apa jadi tadi? Aku tak mati Aku tak mati Nabi kata belum. Dia kat situ dia macam agak feras sikit lah. Kalau memang dia nak syahid kan. Macam aduh. Aku nak kena buat apa? Khalid, kau kejar dia bang. Tadi kau pengsan kan? Kau tak perang. Kejar dia bang. Dia orang lari ke autos. Okey. Sas Khalid pergi. Khalid terus pergi. Yang geng-geng Bani Sulaim lain dengan apa nama tentera-tentera lain dah pergi dah. Yang tinggal ni yang Nabi dengan sahabat-sahabat sikit-sikit dengan Khalid je. Yang tentera lain semua dah gerak. So Malik dekat sana tengah set up tentera balik dekat autos tu, set up tengah tunggu ni yang mana yang nak datang ni. Tengah tunggu yang nak datang. Sekali datang geng-geng Bani Sulaim. Geng-geng Bani Sulaim. Pasal apa? Pasal dia orang boleh cam cara bawa pedang. Datang tu dia tengok pedang dekat macam ni kepala. Ni kepala kuda. Tengah bawa tu, ni kepala kuda. Dekat tengkuk kuda tu dia ada letak sarung. Letak sarung pedang. So pedang dekat situ. Tengok, oh ni pedang dekat apa nama leher kuda ni. Ni geng Bani Sulaim. Oh, Bani Sulaim Malik kata. Bani Sulaim, tak ada hal. Kita tunggu, kita hadap. No hal. Pom yang datang belakang pula. Belakang tu yang pegang pedang dekat belakang kuda. Dia bila nak tu dia sas. Dia pegang macam tu. Dia ambil pedang daripada belakang, sas. Yang tadi Bani Sulaim daripada tengkuk. Tu pegang tu. Yang belakang, sas. Ni pedang kat belakang. Ni geng Madinah ni. Geng Madinah. Oh Madinah tak ada hal. Boleh hadap ni. Boleh. Ready semua. Nak datang. Oh datang belakang tu apa? Siapa tu? Itu yang jenis letak pedang atas kepala kuda. Yang belakang tu mana? Tim mana tu? Itu tim Mekah tu. Tim Mekah. Siapa leader tu? Zubair. Mekah. Tak ada. Balik. Gerak. Tak boleh lawan. Bani Sulaim datang, dia boleh hadap lagi. Geng-geng Madinah datang, boleh hadap lagi. Geng Mekah datang, retreat, back. Balik. So dia retreat terus. So dekat autos tak ada perang. Retreat ke mana? Retreat terus ke, dia ada kawasan tu nama Li'ah. Tapi Li'ah tu dah memang dah dalam Taif lah. So dia orang terus undur ke Taif. Dan dia orang pun duduk dekat Taif tu lah. So tengah-tengah ramai-ramai tu, yang orang tua tadi mana? Durat. Yang Durat tadi, dia dah lah buta. Bawa unta dia kan, tak tahu mana ni hilang dah semua ni. Tak tahu mana hala tuju kan. Dia tua, buta, lepas tu kena tinggal pula. Sekali ada budak datang, Rabi' bin Rafi. Budak betul-betul budak, baru 17, 18. Dia tengok ni musuh ni. Berhenti. Dia kata, berhenti. Lepas tu yang tua tu tengok, habis lah, tak apa. Dia pun turun. Kau bukan ketua ke? Ketua tentera ke? Yelah, aku tentera. Kau jangan macam-macam. Kan aku bunuh kan? Tak apa, bunuh. Tak apa, bunuh je. Dia kata. Budak tu nak bunuh. Budak tu baru. Dia miss swing banyak. Tak kena. Ada yang kena pun kat sini. Tak kena. Lepas tu bila kena pun pedang tumpul. Tak putus. Yang Durat kata,
Budak ni, kau belum matang lagi nak perang dah. Pedang kau tu, dia kata, pedang kau tu Pul, pergi ambil pedang aku depan unta tu, pergi ambil. Tu dia ambil. Dah ambil dah. Ni orang kalau nak bunuh, sini bawah tengkuk ni. Bawah tengkuk ni terus sas kat sini terus. Kat sini. Budak tu pun serup. Settle lah. Matilah. So Duraid mati kena bunuh dengan budak umur 17 tahun. Duraid. Okay. So Nabi tempatkan harta-harta orang Taif tu dipanggil Ji'ranah. Tempat dia Ji'ranah. Nabi kata amankan ghanimah. Amankan maksudnya jangan usik. Ada perempuan dekat situ, ada anak-anak kecil, budak kecil dekat situ, kuda-kuda, unta, kambing semua, jangan usik. Jaga je. Pasal banyak, terlalu banyak. Dia kalau banyak dia macam mana? Yang aku duk cakap pada tadi banyak-banyak tu. Unta dia saja Unta dia saja ada 2 riwayat. Ada kata unta 14,000, ada yang kata 24,000 unta. Kambing ada 40,000. Ekor. Perempuan saja 6,000. Kau bayangkan kalau anak-anak, kalau seorang perempuan ada 2 anak, kalau ada 3 anak, seorang perempuan, berapa ramai budak? Lepas ada emasnya, ada silvernya. So banyak gila tau kat sini. Sangat banyak. So Nabi kata kumpul, jangan kacau, sebab dia orang nak kejar geng-geng Malik tadi kat Taif. So adalah yang jaga. Ada yang jaga dekat Ji'ranah ni. So kita tinggalkan Ji'ranah sekejap, kita ke Taif. So perang Hunain macam gitu je. Perang Hunain macam gitu. So dia orang lari. First half dia orang menang. Dia terbalik dengan Uhud first half kita menang, second half kita kalah. Yang ni first half kita kalah, second half kita menang. So sampailah di Taif. Taif ni ada kubu juga macam orang Yahudi. Ada kubu juga. Macam tu ke? Betul ke? Kurang lah. Ada kubu juga. So Nabi kepung.
Ada riwayat kata 12 hari, ada riwayat kata 20 hari Nabi kepung. Tak boleh buat apa. Dia orang main-main panah. Dia orang main-main panah. Cuk, 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 cuk. Lepas tu dia orang diam. Dia orang main panah. Cuk, 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 cuk. Dia orang diam. Tak boleh buat apa. Masa ni yang leader apa nama, Abdul Yalail, leader orang Taif ni. Okay. So Nabi hantar utusan. Yazid bin Zum'ah masuk. Dia cakap, okey, hantar utusan nak nego. Macam mana? Hantar. Macam biasalah, 3 syarat. Islam, selamat, ataupun bayar jizyah, ataupun perang. Dia buat apa? Dia orang bunuh utusan ni. Ini buat Nabi marah. Melampau. Dia orang bunuh. Siapa yang bunuh tu? Dikatakan nama yang orang bunuh tu Hudail. Hudail bunuh. Okay. So Hudail ni jugalah nanti dia turun, dia set up tentera. Nak dijadikan cerita. Dia punya set up, dia galit set up sampailah dia termasuk dekat tim orang Islam ni. Lepas tu dia kena tangkap. Rupanya dengan adik Yazid, Yaqub bin Zum'ah. Yaqub tangkap dia, Hudail, bawa pergi Nabi. Yaqub kata, nak buat apa ni? Dialah yang bunuh Yazid. Nabi kata, kalau kau tobat, lepas. Dia kata, aku lebih rela mati. So bunuh lah. So matilah Hudail. Sebab dia degil. Okay. Itu satu kisah. Kisah yang kedua, bila Yazid bin Zum'ah ni mati, sudah. Aku bukan nak besarkan kau, bro. Aku nak select. Tu dia. Dapat pula. Dapat lah, weh. Yes. So lepas pada hantar Yazid kena bunuh, seorang lagi utusan offer diri. Siapa dia? Hero kita. Hero kita offer diri. Dia bukan follow juga. Ingat tak dia follow masa daripada Madinah tu, dia masuk-masuk, dia terus jadi Islam, lepas tu dia kena follow. So dia ada ni. Dia ada.
Dalam tentera Nabi ni dia ada Uyainah bin Hisin ataupun Uyainah bin Husun. Ini jumpa Nabi. Rasulullah, bagi akulah masuk. Lagipun kawan-kawan aku juga ni, geng-geng Taif ni, bukan orang lain. Bagi aku masuk lah. Betul ke kau nak masuk? Tadi seorang dah kena bunuh. Tak ada hal lah. Dia orang tak ada apa-apa dengan aku lah. Dia tak akan buat apa-apa dengan aku lah. No hal lah. Kawan-kawan aku juga ni. Bagi aku masuk. Okey lah. So dia masuk. Dia masuk dalam. Dia jumpalah dengan Yalail tu, Abdul Yalail. Dia masuk. Abdul Yalail, Yainah, cerita, engkau orang Islam juga ke? Jadi Islam dah? Aku dah Islam dah. Tak ni, aku nak tanya ni, korang berapa ramai? Ramai. Ada dekat 10,000. Kenapa? Oh, ramai. Kata kau, aku duduk tim Muhammad tu. Tak ada hal lah, kau boleh lawan lah. Kau bertahan je dalam kota ni. Dia orang tak boleh buat apa. Lagipun kau takkanlah kau dah buat penat-penat, kau dah bela apa lama kota ni, kau nak lepas gitu je. Kau bertahan je, kan? Tentera Muhammad tu biasa-biasa je. Kau bertahan, dia orang tak tahan, dia orang balik kan tu. Yainah cakap tu. Okey lah kalau cik tu. So dia pun keluar. Dia keluar, dia jumpa Nabi. Nabi tanya, Yainah, kau cakap apa? Macam mana? Okey, kau cakap apa? Oh, Nabi, saya cakap kau kena serah diri. Tentera Muhammad tu hebat. Kau mati nanti, kau serah diri, tak pun kau masuk Islam lah. Saya suruh dia masuk Islam. Nabi tengok di atas bawah. Iya ke kau ni? Setahu kau cakap lain. Kau cakap dia, kau suruh dia orang bertahan kan? Kau suruh dia orang bertahan kan? Kau cakap tentera kita tentera biasa-biasa je, kan? Betul kan? Oh, Yainah kata, no, tahu pula dah. Alamak. Oh, macam biasa lah. Rasulullah, bagi aku pancung dia ni, mengarut sangat ni. Ni yang timbul. Nabi kata apa? Saya tak boleh. Dia dah mengucap, nanti orang kata Muhammad bunuh sahabat dia. Tak boleh. So Abu Bakar datang. Marah Yainah. Kau kenapa? Kau bukan nak mengucap ke? Kau gini-gini. Oh, minta maaf. Aku khilaf. Aku minta maaf lah. Aku tak buat lagi. Oh, Yainah, kan? Orang yang selalu buat hal, kita dah tahu kan, daripada awal. Okay. Lagi. Apa lagi? Usaha-usaha nak takluk apa? Taif ni, Khalid Al-Walid pun nak try. Khalid Al-Walid pergi ke depan. Jerit, siapa-siapa nak duel dengan aku turun. Dia dengan kuda dia. Dia turun, dia ronda sini, dia jerit lagi. Siapa-siapa nak duel dengan aku turun. Jalan lagi, keliling. Siapa-siapa nak duel dengan aku turun. Jerit. Banyak kali jerit ni. Jerit. Sekali adalah seorang jerit. Kalau kau yang offer Khalid, setahun kau jerit pun tak ada orang turun lah. Khalid kata pula, macam mana nak lawan ni? Lepas tu Nabi pula. Nabi kata, Nabi offer, siapa-siapa hamba yang ada dalam ni, kalau berjaya keluar, join kita orang, masuk Islam. Sebab apa? Sebab nanti kalau kalah pun, korang semua jadi hamba. So yang mana sekarang yang dah hamba, siapa boleh keluar, aku bebaskan. Taif ni Arab ke? Ya, Taif ni Arab.
Taif ni Arab. Taif ni lah yang tempat dulu Nabi pergi tu masa Nabi kena di apa? Zaman kesedihan tu, yang dia pergi dengan Zaid, dia kena baling dengan batu tu dengan budak-budak. Taif ni lah yang kita belajar dekat sekolah. Nabi berdakwah ke Taif. Bukan Nabi berdakwah ke Taif, Nabi cari perlindungan kat Taif. Pasal dekat Mekah Abu Talib dah tak ada, Abu Talib dah meninggal. So dia pergi ke Taif cari perlindungan keluarga. Kena perambat juga. So orang Taif ni memang degil. Dan perangai dia pun sikit-sikit ala-ala Yahudi. Sebab tu dia ada benteng ni. Pasal perangai dia orang pun nanti kita cerita, memang ada sikit-sikit perangai Yahudi. Jenis-jenis banyak alasan. Memang mungkin dia Arab, dia memang Arab jenis yang ada irah-irah Yahudi lah kot. Taif ni ada pengaruh Yahudi sikit lah kot. Sebab tu ada benteng. Lepas tu perangai dia pun memang banyak alasan. So ada di antara diorang, dikatakan ada dalam 20 ke 30 orang berjaya keluar dan Nabi bebaskan, dan diorang jadi Islam, diorang jadi tentera Islam lah. Dan ada seorang berjaya turun kot ni. Dia ada puli yang angkut barang tu. Mungkin bukan belah depan lah, mungkin belah belakang lah kot. Ada puli yang angkat barang tu, dia turun, diikat badan dia kat tali, dia turun, pop. Puli ni bahasa Arab panggil bakrah. So dia turun, dia masuk Islam dan dia jadi tentera Islam, dan dia banyak meriwayatkan hadis. So dalam hadis kalau ada riwayat Abu Bakrah tu dia lah. Nama betul dia tak tahu, tapi orang panggil dia Abu Bakrah. Pasal apa? Pasal dia turun daripada sini. Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Okay. Alright. So Abu Bakar pun pergilah jumpa. Bila dah tak boleh dah ni, dah tak boleh sangat dah. Dah sampai 10 hari lebih dah. Dah lama sangat kepung, tak tahu nak buat apa. Nak apa, Khalid Al-Walid ajak duel, tak nak. Hantar utusan, tak jadi. Serang daripada bawah, tak jadi. Tak boleh nak masuk langsung. Tak tahu nak buat apa dah. Sekali Abu Bakar pergi meeting. Pergilah nak jumpa Nabi. Kebetulan bila dia nak pergi jumpa Nabi, Nabi dapat wahyu. Ayat surah At-Taubah juga. Wa ukhra lam taqdiru alaiha. Dan ada tempat-tempat yang kau tak boleh nak takluk. Allah Ta'ala bagi tahu dekat Nabi. Ada di antara tempat-tempat yang kamu tak boleh nak takluk. Rupanya antara salah satu tempatnya Taif. Taif memang buatlah macam mana pun tak boleh nak takluk. Dan antara tempat lagi Madinah. Madinah pun tak boleh nak takluk. Sebab tu dulu, ingat dulu awal-awal kita punya sesi dulu, Raja Tuban. Raja Tubak. Raja Tubak nak serang Mekah, nak serang Madinah sebab anak dia kena bunuh tu. Lepas tu keluar dua orang Yahudi. Dua orang kata apa? Madinah ni kau serang lah macam mana pun tak akan tumbang. Sebab ni tempat hijrahnya Nabi terakhir. So Madinah pun antara tempat yang tak boleh nak ditakluk. Taif pun salah satu tempat yang wa ukhra lam taqdiru alaiha, yang tak boleh nak takluk. Oh, Nabi fahamlah, patutlah tak boleh buat apa. Masa Nabi tengah duk borak dengan Abu Bakar dengan terima wahyu, masa tu Umar tengah bala-bala mulut dengan Abdul Yalail kat atas ni. Umar katalah, Umar kat sini kan, Umar tengah bala-bala ni. Abdul Yalail kata, "Oi penakut, kalau berani datang berani main sini, serang Abdul Yalail, apa hal kau kat bawah tu, serang berani." Wah, Umar pula kata, "Kau lah pengecut, berani buka pintu. Buka. Buka pintu. Alah kecoh duduk atas tu boleh . Wah, dia balas,
Kau tu lah bodoh kan. Bodoh kau orang ni. Kalau berani pecahkan lah. Apa masalah? Tak ada strategi ke? Kan? Nak perang tak apa, bila buat benteng macam ni tak tahu nak buat apa dah, ha? Tak tahu nak perang. Tunggulah kau kat situ sampai mati. Dia cakap, Abdul Jalil kata. Omar pula balas. Kalau setakat kau orang, aku tunggu kat sini setahun pun tak ada hal lah. Makan tahun pun tak apa. Aku tunggu kat sini lah. Abu Bakar datang. Ma, balik. Hah? Balik? Dia dia baru je cakap, aku boleh tunggulah bertahun kat sini pun tak apalah. Pak Abu Bakar kata, Omar balik. Baru cakap tu balik. Nabi suruh balik ke? Nabi suruh balik. Balik. Omar pergi jumpa Nabi. Rasulullah, boleh bagi last chance. Pasal dia dah tercakap kan. Pasal dia dah tercakap. The last lah Nabi. Last lah. Itu orang sekarang last. Nabi kata yelah, ikutlah. So dia Omar kumpul, Khalid kumpul orang. Pergi ke depan, kena panah, tahan panah. So, undur. Cuba ke belakang lagi, kena lagi panah. Tak boleh nak pecah lagi. Undur sampai ke petang. Nabi tengok je lah. Last kali give up. Omar kata tak apalah Nabi, jomlah balik. Kan aku dah cakap tak boleh kan. Tak boleh, Nabi kata. Okay. Lepas tu Omar kata apa? Nabi last lah. Tolong doa. Aku dah geram sangat dengan dia orang ni. Tolong doa. Okey Nabi. Faham, Nabi angkat tangan. Mampuslah kau babi. Dia orang dah padam muka kau. Nabi dah doa dah. Matilah kau. Nabi dah doa. Siaplah kau. Kena bala kau. Kena petil kau. Mampulah kau mati. Nabi dah doa. Nabi sebut Allahumma hdihim. Omar kata Allahumma hadihim, ya Allah bagilah hidayah kat dia orang. Tu ke doa Nabi Allah. Punya rahmat Nabi ni. Nabi berdoa, orang tu dah buat macam-macam dah. Nabi Allahumma hadihim li Taif, bagilah hidayah dekat orang Taif. Tadi tengah dengar Allah hadihim, ingatkan nak doa laknat ke, doa hancur ke apa. Sekali Allah mahdihim, ya Allah bagilah hidayah pada mereka, selamatkan dia orang dunia, selamatkanlah dunia akhirat. Hantarlah mereka pada aku dalam keadaan iman. Tak apalah kalau macam tu, balik dah. So perang Taif, orang Islam tak dapat conquer Taif. Okay. So baliklah dia orang, tapi bukan balik ke Madinah. Balik ke mana? Balik ke Ji'ronah tadilah. Baliklah dia orang ke Ji'ronah. Follow ke? Senyap je kau ni. Siapa dah pernah dengar cerita Hunain ni? Siapa yang baru malam ni dengar Hunain dengan Taif? Kalau baru dengar tekan 9, yang dah pernah dengar tekan 1, dan yang dengar tapi lupa-lupa ingat tekanlah nombor berapa, 5 ke 6 ke, tahap ingat tu. Isyamuddin baru dengar, Fauzan Ahmad baru dengar. Bahrain Rin baru dengar, Farhan baru dengar. Oh, ramai malam ni orang baru Ziyarat memang dah. Ziyarat dah khatam dah. Dafi Yahya baru dengar, Alhamdulillah.
So dah boleh cerita kat orang lah. Wendy pun ada. Ben Seraigan pun dah boleh buka kelas sendiri dah tu. Faizal Hafiz baru dengar. Ada Mak Pian Acong. So Alhamdulillah, malam ni siapa-siapa yang dah dengar, dah boleh cerita kat orang dah. Ataupun check dulu kalau sekiranya aku ada silap fakta, ataupun kalau ada riwayat lain. Ada lagi detailnya yang lain. Kan? Ada tambahan-tambahan yang lain. Cuma mungkin aku terlepas pandang, ataupun aku pun tak habis belajar lagi. Sebab detailnya banyak. Kalau nak cerita detail banyak. Aku lebih suka cerita benda yang ada link dengan next, supaya senang nak faham untuk beginner macam kita. Kalau terlalu detail nanti complicated, nanti orang jadi tak nak belajar sejarah, tak nak tahu sejarah, tak nak tahu sirah kalau terlalu complicated. So untuk beginner, gini-gini je lah, kita boleh. Okay, so daripada Taif, Nabi ke Ji'ranah tadi. Tengok dia punya ni ghanimah. Okay. Nabi tak terus bagi, Nabi tunggu dulu. Nabi tak usik. Nabi tak usik pun. Dikatakan Nabi tunggu. Nabi tunggu lagi dalam 10 hari, seminggu macam tu Nabi tunggu. Kod orang-orang Taif datang nak kutip balik. Pasal banyak sangat. Anak bini dia orang tu tak tahan tu. Anak bini, harta unta dengan kambing tu standard lah. Tapi anak bini, sebab tu Nabi tunggu. Kod nanti orang-orang Taif datang. Orang Taif datang nak ambil anak bini dia orang balik. So Nabi tunggu. Okay, tunggu dekat 10 hari, lebih seminggu, tak datang. Barulah Nabi bagi. Okay, so macam mana Nabi bagi? Mula-mula Nabi panggil geng-geng Mekah yang baru masuk Islam tu. Geng-geng Mekah Nabi panggil dulu. Abu Sufyan, ya Nabi, untuk kamu 100 ekor unta, 100 uqiyah. Uqiyah ni aku pun tak tahu berapa banyak, emas. Uqiyah ni tak tahulah, tapi yang confirm 1 uqiyah lebih lah kot, 1 gram. Tak tahulah. Tapi 100 uqiyah ni banyak gila lah. Abu Sufyan, ni untuk aku Nabi. Ambil. Anak aku tak ada, Abu Sufyan. Anak aku tak ada, Muawiyah. Untuk anak kau 100 unta, 100 uqiyah emas. Wah, panggil Muawiyah, ambil, kutip. Anak aku lagi seorang, Yazid. Untuk Yazid pun 100 unta, 100 uqiyah emas. Nabi bagi semua Nabi bagi. So dekat Mu'alam dengan Safwan dapat. Yang belum Islam tu pun dapat. Safwan pun dapat. So maksudnya apa? Maksudnya dengan orang-orang yang engkau ada harapan untuk dia masuk Islam, macam contoh zakat lah. Zakat untuk pelajar-pelajar yang non-Muslim, yang mana dia betul-betul susah, bagi je. Tu Nabi nak ajar. Jangan pilih-pilih. So sekarang ni zakat ni boleh dikatakan hanya berlega kepada orang Islam yang nak belajar agama je. Yang nak ke Azhar dapat zakat. Yang belajar Usuluddin dapat zakat. Habis yang belajar engineer, tu tak boleh. Pasal tu orang putih punya subjek, bukan agama. Tu masalah. Padahal engineering pun agama. Nak belajar sains pun agama. Belajar biologi pun agama. Sepatutnya bagi semua.
Tapi zakat ni seolah-olah berlega-lega. Dia jadi inklusif. Dia tak jadi eksklusif. Dia jadi berlega-lega dekat orang-orang kita je. Jadi kat situ tak ada unsur dakwah lah. Itu silapnya. Sebab memang banyak silap. Sistem kita ni memang banyak silap. Kita tak ada unsur dakwah. Sebab kalau orang non-Muslim pun, kalau dia betul-betul miskin apa semua, kita bagi. Mudah-mudahan nanti yang kita bagi itulah yang jadi asbab untuk hidayah dia tu. Sofwan pun dapat. Bukannya sikit. 100 ekor unta. 100 ekor unta macam 100 biji Mercedes lah. Bukannya sikit anak. Banyak. So semua orang lepas habis geng-geng Mekah, geng-geng Muhajirin pula Mekah juga. Bagi. Banyak, terlalu banyak. Sampai ada seorang datang, Nabi, aku ada apa, unta dah habis. Tu kau tengok tu, yang ujung tu ada kambing banyak kan dekat bukit tu. Kau ambil semua. Sampai tahap tu Nabi bagi semua. Pasal apa? Pasal Nabi bukan nak barang. Nabi tak nak barang-barang ni. Nabi bagi semua. Bagi. So duduk tengah-tengah bagi semua. Adalah golongan yang daripada jauh tengok je. Golongan mana? Golongan Ansar, orang Madinah. So duk borak dengan dia. Tu tengok. Duk bagi-bagi orang Mekah je ni. Kita tak bila. Barang dah nak habis, baru datang lagi seorang. Nabi dah jumpa orang kampung. Kita dilupakan dah tu. Nabi kan orang Mekah kan. Nabi dah jumpa orang kampung. Kita ni siapa? Duk borak-borak. Makan hati. Makan hati daripada jauh tengok ramai-ramai. Semuanya je muka geng-geng Ansar. Sekali duk bagi-bagi tu semua, Jibril datang. Bisik kat Nabi. Ya Rasulullah, kau tengoklah muka-muka Ansar tu dah lain dah tu. Okay, pergilah cakap. Suruh tengok. Tu dia kumpul lah Ansar. Kumpul. Sa'ad bin Ubadah kan kepala dia. Sa'ad, ada apa ni? Kenapa muka macam ni? Sa'ad kata, tak ada apalah Nabi. Kita orang ada terfikir macam-macam terfikir kan. Macam ghanimah duk bagi-bagi dekat Muhajirin, orang Mekah. Yelah, kita ni siapa? Tak ada pun bahagian kita orang. Memang tak ada bahagian kita ke Madinah ke macam mana Nabi? Itu adalah yang cakap Nabi bila dah jumpa orang kampung lupa orang kita kat sini. So, Nabi kata, Sa'ad, kau pun kalau kau fikir macam tu juga ke? Sa'ad kata, aku pun sebahagian daripada dia orang lah Nabi. Okay, Nabi pun cakap Nabi kata, kalau dulu korang tak kenal, korang dalam gelap, so aku datang bawa iman untuk korang. Kalau dulu korang gaduh Aus dengan Khazraj, aku datang, aku satukan. Kalau dulu korang tak kenal halal dan haram, aku datang, aku bagi kenal. Kalau dulu korang tak tahu syurga neraka, aku datang, aku bagi korang kenal. Tapi kalau korang nak jawab, andai kata korang nak jawab dekat aku,
Kau dulu lemah duduk dekat Mekah. Kau datang Madinah, kita orang yang support kau. Kita orang yang bagi kau kuat. Kalau kau nak cakap macam tu, Nabi kata, itu hak kau orang. Betul. Aku tak cakap salah. Nabi kata, aku tak cakap pun salah. Kalau kau nak cakap macam tu, dulu aku lemah, aku datang Madinah, kau orang support aku, cakap. Nabi kata, aku tak kata salah pun. Itu hak kau. Cuma satu aku nak bagi tahu kau. Dia kata, Nabi kata, satu je aku nak bagi tahu kau orang. Aku bagi harta dekat dia orang. Aku bagi dunia dekat dia orang. Lepas ni dia orang balik Mekah. Muhajirin pun ramai yang balik Mekah. Dia orang balik kat rumah dia orang balik. Tapi kau orang bawa balik aku. Aku tak balik Mekah. Aku ikut kau orang. So sekarang ni kau orang pilih lah. Kau nak bawa balik harta ghanimah ke kau nak balik aku? Barulah dia orang macam Nabi nak balik Madinah. Tak apa. Masa tu baru dia orang lega. Dia orang dah dapat jawapan daripada Nabi. Rupanya Nabi nak balik Madinah. So betul orang baru dah habis meeting tu dah. Ambil barang. Tak apa. Kau orang balik dengan barang. Kita orang bawa balik Nabi. Kat situ Nabi ambil hati dia orang balik. Nabi kata, kalau diberi pilihan untuk aku ke Mekah ataupun ke Madinah, aku akan ambil Ansar. Dia kata, kalau diberi pilihan antara Muhajiri dengan Ansar, aku akan pilih Ansar. Kalau diberi pilihan Mekah dengan Madinah, aku pilih Madinah. Tu Nabi nak pujuk dia orang. Okay, so settle lah bab tu. Tengah duk bagi barang tu, baru datang Nenek baru datang. Ya Muhammad, kita orang datang nak ambil balik barang, nak ambil balik harta benda kita orang. Nabi kata, lah, aku dah bagi-bagi dah. Kau lambat, aku tunggu kau dah seminggu. Lebih dah seminggu aku tunggu. Nabi kata, lebih seminggu dah baru sampai. Apa ni? Aku dah bagi-bagi dah tu. Nampak dia orang duduk tengah seronok tu. Macam mana ni? Tak apalah, macam ni. Nabi kata, Nabi start dengan dia dulu. Wahai Bani Hashim, ni orang Taif datang nak ambil balik barang. Untuk Bani Hashim, aku lepaskan semua. So Ali, Abbas yang mana dapat tu, bagi balik dekat orang Taif. Tapi Nabi kata macam ni, yang perempuan-perempuan, anak-anak tu semua bagi balik. Cuma harta, yang unta, emas, apa semua, kambing-kambing tu semua, Bani Hashim, aku lepaskan balik. So bila Nabi yang cakap dia sendiri lepas balik, yang lain pun tak sampai hati dah nak pegang. So ramailah di antara dia orang, majority bagi balik dekat orang Taif. Tapi lainlah cerita dia dengan dengan Mamat ni. Mamat ni kata apa? Mana boleh? Ini barang aku. Hak aku dah. No, aku tak bagi. Nabi kata, okey, yang kambing unta tu tak apalah. Kalau kau nak ambil tu, anak bini orang tu, kau nak bela ke? Nabi tanya dia, anak bini ni nak kira macam mana? Dia kata, okey, seorang satu kepala, aku bayar balik 10 ekor unta. Okey? Okey sangatlah macam tu. So kalau katalah, kalau dia ada masa tu dalam 4 orang, dah dapat extra 40 ekor unta.
Boleh. Noh, daripada aku bela, buat perhabis berah aku, baik aku jual je terus. Boleh. So dia lepaskan anak bini, dia dapat balik imbalan dia. So settle. Tu Yainah lah. Okay. So settle bab pembagian harta. Bab pembagian harta settle. Masih lagi di situ. Masih lagi di Ji'ronah tu, ada seorang perempuan. Duk ujung tu dia bising-bising nak lepaskan aku. Curut tengah bising-bising, Nabi kata, siapa tu? Kenapa tu? Berlarilah perempuan ni pergi kat Nabi. Ya Muhammad, kau tak kenal aku ke? Nabi tengok, siapa? Tak ingat lah, Nabi kata. Aku Syaimah binti Al-Haris. Siapa lah? Dia kata, aku anak Halimah Sa'diyah. Kakak aku punya. Kakak Nabi, kakak susuan Nabi. Tapi Nabi kata, kalau kau betul Syaimah anak Halimah, kau buktikan. Kata boleh. Dia pun tunjuk bahu dia. Ni, masa kecil aku dukung kau gigit aku. Ni, tengok ni. Kau gigit aku kat sini, ada bekas lagi. Nabi tengok, lah, tu aku gigit tu dulu. Nabi tengok sambil-sambil senyum. Tu aku gigit. Lagi dia kata, kat belakang kau ada tanda hitam. Aku tahulah. Perempuan mana ramai yang tahu dia ada tanda Nabi kat belakang tu. So ni Syaimah ni tahu. Maksudnya betul lah. Tanda belakang hitam kat kau tu, aku tahu ada. So betul lah. So lepaslah Syaimah ni kakak Nabi. Seorang lagi yang dia jumpa. Siapa? Tengah-tengah duduk ni ada seorang lelaki datang. Tiba-tiba datang, lelaki tu datang bagi surat dekat Nabi. Nabi buka. Nabi kata, ya Allah, Surakah bin Malik. Ni siapa ni? Dia bawa surat bukti. Ingat tak cerita dia dulu? Saya ingat cerita dia. Cerita dia masa dia nak kejar Nabi dulu, yang ada reward 100 ekor unta siapa dapat tangkap Muhammad. So dia yang bawa kuda tertumus. Lepas tu dia panggil Nabi dengan Abu Bakar. Dia panggil, ada dialog sikit. Lepas tu dia minta surat. Yes, orang yang kejar Nabi. Dia minta perlindungan daripada Nabi. So Nabi kata boleh.